Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat menyertai program saya yang baru. Baru maksudnya baru bermula, tetapi masih lama. Sebab sekarang saya sedang membuat ulang kaji Dr. Lee's Method Grammar Challenge 38 Days, berasaskan 38 Day Grammar Challenge, berasaskan buku ini. Seperti kamu tahu, buku ini mempunyai 38 bab. Sebab itu cabarannya 38 hari. Dan 38 bab ini semua walaupun di tahap 1 bukan bermaksud senang atau mudah seperti ABC, tidak. Walaupun saya tulis level 1 tidak bermaksud dia macam ABC begitu senang, tidak. Yang 38 bab ini akan kamu belajar dalam setiap tahap. Semakin kamu naik ke tahap yang lebih tinggi, kamu juga mesti melalui. Setiap tahap mesti ada 38 bab ini. Sebab apa? 38 bab ini adalah jantung grammar ataupun inti kue itu. Yang 38 bab ini akan keluar di tahap 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tahap 2 kita belajar 38 bab ini juga. Tetapi soalannya semakin mencabar, semakin susah. Dan tahap 3 lagi susah, tahap 4 lagi susah. Jadi di tahap 2 ini 38 bab. Tahap 2 mungkin 40 atau 41 bab sahaja. Sebab apa? Yang 38 bab yang kita panggil core itu maksudnya paling penting, memang akan timbul di setiap tahap. Sebab itu, jikalau kamu ingin betul-betul menguasai grammar 38 bab ini, kamu mesti kuasai. Jadi naik ke setiap tahap kamu berasa semakin senang faham. Tetapi tidak semestinya boleh buat soalan. Sebab apa? Soalannya semakin susah. Tidak semestinya, tapi kamu akan lebih memahami dan lebih pandai. Itu sahaja. Saya tidak janji apa-apa. Dan bahasa Inggris amat luas. Perkara-perkara yang kamu harus belajar itu banyak. Tetapi saya pilih grammar, tata bahasa, ataupun nahu. Yang tata bahasa grammar ini sebenarnya adalah dalam bahasa Inggris seperti tadi saya cakap, ia adalah jantung, bahagian yang paling penting, central. Memang kalau sudah pandai grammar, tidak semestinya kamu pandai semua. Sebab apa? Kalau kita sudah sampai kita sudah menguasai grammar, maka kita kena fikir, saya mesti belajar kosakata, vocabulary. Vocabulary mesti luas. Baru kita dapat mengaitkan atau menggabungkan vocabulary menggunakan tata bahasa grammar yang betul. Kemudian kamu apabila sudah mengaitkan kosakata dengan grammar yang betul, maka timbul lagi satu masalah. Struktur ayat. Di mana kepalanya, di mana ekornya, di mana perutnya. Itu lagi satu masalah. Sebab apa? Bahasa Melayu dan bahasa Cina, kalau kita banding dengan bahasa Inggris, dia macam terbalik. Saya beri satu contoh yang senang. Contohnya, kita cakap driver bus, Melayu. English, bus driver. Kita tidak cakap driver bus.
Jadi untuk pelajar Melayu, orang Melayu atau orang Indonesia, jikalau dia fikir dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, kemudian dia terjemah kepada bahasa Inggeris, maka dia akan menghadapi kesusahan sebab English dan bahasa Melayu strukturnya berlainan, macam terbalik begitu. Ataupun kita cakap kari ayam. Kari ayam English bukan kari chicken. English itu chicken curry. Terbalik lagi. Sebab itu ada banyak yang kita mesti ada banyak kita kata langkah-langkah yang kita mesti mengharungi, barulah kita dapat menguasai betul-betul seluruh bahasanya. Okey, baiklah. Sekarang saya buat ulang kaji. Sebelum ini saya sudah buat buku ini. Setiap soalan dalam buku ini saya telah muat naik video saya. Sekarang giliran kedua, second cycle. Masih 38 bab ini, tetapi soalannya berlainan. Soalannya tidak sama, langsung tidak sama. Soalan ini saya keluarkan langsung tidak sama dengan buku ini. Dan kaedah kali ini saya mengajar pun berlainan. Dahulu, waktu saya mengajar buku ini, setiap soalan saya mengajar sahaja setiap soalan dalam buku ini. Tetapi ini giliran atau cycle yang kedua, pusingan yang kedua. Walaupun saya tulis revision, bagi saya revision artinya 38 bab ini saya ajar semula. Tetapi soalannya dan kaedah mengajar itu berlainan. Sekarang saya ajar begini. Saya mula kelas dengan pembetulan. Selepas pembetulan baru buat latihan yang baru. Saya ajar, kemudian saya beri kerja rumah. Jadi minggu depan atau video yang akan datang, saya akan buat ini. Pembetulan. Selepas pembetulan saya mengajar latihan yang baru. Kemudian saya memberi kerja rumah untuk latihan baru itu. Jadi secara tidak langsung para subscriber atau penonton video saya dapat mengambil bahagian, melibatkan diri dalam kelas. Sekurang-kurang dia boleh buat. Lepas itu dia akan tengok sama ada dia dapat semua betul atau tidak. Jadi dia akan merasa lebih minat. Saya rasa begini pun lebih menarik hati, Okey, baiklah. Saya mula dari sini. Kerja rumah video yang lalu. There is a bundle of sticks in the old hut. Seikat kayu, a bundle of sticks. Baju pun sama, a bundle of clothes. Mother bought a bunch of grapes in the market yesterday. Segugus buah anggur, a bunch of grapes. Mr. Lim gave a bouquet of flowers to his wife. Bouquet. Saya pernah dengar pelajar cakap bouquet. Tidak, bouquet. Sejambak bunga. There is a bale of cotton in the farm. Saya pernah terangkan bale. Bale itu ialah kapas yang selepas dipetik dari pokok, maka dia akan tekan lama kelamaan dia menjadi seperti buku ini, tetapi tinggi, tebal. Jadi dari jauh kita tengok macam satu kotak begitu besar. Itu panggil a bale. Okay? I have a collection of stamps in my house. Satu koleksi stamp, a collection of stamps. A fleet of motorcars can be seen along Beach Street. A fleet of motorcars maksudnya satu barisan kereta. Okey, banyak buah. The farmer puts a bunch of bananas in the basket. Kalau kamu tulis a comb of bananas, betul juga. Bunch ialah tandan. Seperti kita tengok di pokok banyak. Okey, satu tandan banyak comb. Comb itu macam jari kita atau seperti sikat rambut, sikat. Jadi comb. Comb itu sikit saja. Bunch itu banyak.
We saw a clump of trees along the river bank. River bank itu tebing sungai. A clump maksudnya 6 atau 7 pokok bersama-sama dia tumbuh. Okey, bersama-sama. Jadi kita rumpun, serumpun pokok. So hari ini kita ke lesson 4, bahagian yang terakhir, sebab video yang seterusnya lesson 5, lesson yang baru. Satu barisan tangga, a flight of steps. Sekumpulan pulau-pulau, a group of islands. Jangan baca islands, islands. Yang S itu tidak ada bunyi. A library of books, satu perpustakaan buku. A pack of cards, kad, satu bungkus. A packet of cigarettes, kalau rokok satu bungkus, a packet. A pile of stones, pile itu rimbun, timbun, satu timbunan batu-batan, batu. A set of tools, satu set alat atau perkakas. A suit of clothes. A suit maksudnya satu set pakaian, seperti orang putih pakai ada coat dan ada seluar sama warna, okay? Atau lain warna, tapi dia satu set memang. So ini kerja rumah kamu, okay? Saya sudah ajar ini, saya beri kerja rumah. Kamu cobalah di rumah, dan video yang seterusnya tengoklah dapat berapa betul seperti ini. Ada 8 soalan, kamu dapat berapa betul? Okay. The gardener has a dash. Dash maksudnya tempat kosong of tools. Satu apa perkakas. He wears a dash of clothes to the meeting. Ke mesyuarat dia pakai satu set baju, panggil apa? Encik Aziz buys a dash of cigarettes in the shop. Satu bungkus rokok dipanggil apa? There is a dash of stones at the roadside, tepi jalan raya. Satu timbunan batu, panggil apa? I have a dash of cards at home. Kad, satu bungkus, panggil apa? Mr. Henry has a dash of books. Satu perpustakaan buku, dipanggil apa? We climb a dash of steps to the first floor of the shop. Satu barisan tangga, dipanggil apa? The tourists visited a dash of islands when they went to Thailand atau Thailand. So waktu mereka pergi ke negeri Thai, mereka melawat segugus pulau, gugusan pulau, satu kumpulan. Jadi yang itu panggil apa? Okay? So sekarang saya ingin beritahu kamu what is happening. Apa sedang berlaku? Alright? Yang ini sedang berlaku. Pada 2 hari bulan November, saya telah buka satu kelas online. Jadi pesertanya adalah subscriber atau penonton ataupun yang membeli buku saya. Ramai juga yang menyertai kursus ini. Semalam atau kemarin kami sudah habis kali yang ketiga kelas ini, dan saya boleh kata kelas ini sangat berjaya sebab kebanyakan orang dewasa, ada juga pelajar, dan mereka sangat aktif. Okay, they are very active, dan saya rasa mereka seronok lah, sebab rasanya macam sudah balik ke sekolah, balik ke alam remaja. Jadi mereka merasa sangat gembira. Okay, jadi dalam kelas ada interaksi dalam kelas, dan ada soalan yang mereka bertanya. Jadi kelas ini sedang berlangsung, tinggal 4 kali sahaja kelas ini habis, kursus ini habis. Saya akan buka kelas number 2, akan buka. Sebenarnya saya tulis, saya seharusnya tulis apa? Akan buka. Oke. Dan ini untuk para pelajar atau orang bekerja yang akan menduduki SPM pada tahun 2021 Januari, sepatutnya tahun ini.
tetapi karena pandemi terpaksa ditangguhkan ke bulan Januari. Jadi ini untuk bulan Januari. Oke, untuk calon-calon Januari 2021. Sesiapa yang ingin belajar teknik dan taktik menulis karangan. Oke, kelas ini khusus untuk menulis karangan, bidang penulisan. Dan saya akan buka kelas ini juga, akan buka kelas ini. Sebenarnya siapa-siapa boleh ikut, asal kamu suka ikut saja. Kelas ini kefahaman, comprehension, di dalam belajar grammar dan sebutan juga, pronunciation. Seperti ini, buke, bukan bukit, tidak. Dan seperti ini, islands, bukan Island, tidak. So kelas itu saya panggilnya 3 in 1, macam kopi atau mungkin teh tarik 3 dalam 1. Oke. So jikalau kamu ingin dan berminat untuk menyertai kursus-kursus ini, ada lagi yang akan saya buka. Bukan ini 3 sahaja. Oke. Kursus ini akan berterusan. Jadi boleh sentuh setiap pelosok masyarakat, sesiapa juga. Asal kamu ingin belajar, sertailah. Oke. Kalau kamu ingin menyertai, sila WhatsApp saya 019 7878 299. Oke. WhatsApp kepada saya untuk mendapat maklumat yang terperinci mengenai 2 kelas online yang saya akan buka nanti. Oke. Jadi jangan lupa untuk memberi saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video saya. Sekian.